Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenallah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan. Kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Penat lelah mainan safar, tempuhi ranjau banyak bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masuk hutan ya. Masuk hutan bersama dengan Pak Haji. Terima kasih bersama dengan TV Pak Haji. Dan kita berada di hutan Lipur Batu Hampar Yan Kedah, di kaki Gunung Jerai. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik di keliling Gunung Jerai ini, di kaki-kakinya, di hutan dan sebagainya. Jadi pada hari ini Pak Haji nak cerita pasal radik. Radik, apa makna radik? Radik maknanya akar. Ni akar ni. Nampak? Akar ini disebut sebagai radik. Cuba kita lihat di atas tu. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana pohon yang besar ini hidup dengan mendapat sumber makanan daripada akarnya, radiknya itu yang masuk ke dalam bumi entah berapa puluh meter ke dalam bumi. Jadi oleh sebab itulah, maka kekuatan sesuatu pokok itu ialah bergantung pada akarnya. Begitu juga dengan khasiat sesuatu herba itu bergantung sejauh mana akarnya dapat mengambil kandungan-kandungan green farmasinya. Farmasinya duduk dalam tanah. Farmasinya duduk dalam tanah. Obat kita duduk dalam tanah. Bukan duduk di atas bumi. Bukan dalam bumi. Tapi kita tak boleh ambil obatnya itu dalam bumi, melainkan Allah Ta'ala mengirimkan untuk manusia ini pokok-pokok pohon-pohon hijau. Maka pohon hijau lah yang mengambil. Salah satunya ialah mineral. Mineral. Tapi namun begitu, mineral ini yang kita tahu itu makro, mikro, ya, NPK, boron, fosforus, sulfur dan sebagainya. Tapi ada lagi mineral-mineral colloidal yang lebih kecil daripada makro dan mikro. Tapi apapun, pokok ceritanya ialah manusia ini asal daripada tanah. Maka kembali kepada tanah. Jadi dalam penelitian yang dibuat, manusia yang dah mati, yang dibakar, abunya itu, abu manusia ya, abu manusia yang Pak Haji maksudkan ini, ialah sama kandungan di dalam tanah. Jadi bukan sebab pada kajian itu, tetapi kita lebih yakin bahawa Allah menyatakan bahawa manusia itu asal daripada tanah, kemudian daripada air yang hina diciptakan manusia itu. Jadi asal kejadian kita daripada tanah. Jadi sebab itu, sebab logik, logik di akal kita, kalau sakit kena ambil ubat daripada tanah. Bagaimana cara nak mengambil ubat daripada tanah? Ambil tumbuh-tumbuhan. Kerana tumbuh-tumbuhan lah yang mengambil mineral itu daripada tanah. Dan kita lihat bahawa yang mengambilnya yang bernama akar. Akar itu namanya radik.
Itulah sebabnya namanya radik, black radik, coffee radik, kapsul radik dan bermacam-macam lagi nama yang namakan dengan. Jadi oleh sebab itu maka cuba kita lihat pohon ini. Pohon yang besar ni kira-kiranya agak-agak kita berapa tahun agaknya. Kalaulah Pak Haji lihat ini mungkin sudah lebih pada 300 tahun ke atas lah. 300 tahun ke atas. Tak duduk di bawah 200 tahun. Tidak. Ini lebih. Ini pokok nak besar macam ni, cuba kita bayangkan besar di hutan. Mana ada baja-baja yang diberikan. Hidup di atas rumput, di atas daun-daun yang reput yang menjadi bajanya. Tapi segar. Ya, kita lihat begitu. Jadi kalau pohon ini segar sebab apa? Pohon ini kuat sebab apa? Sebab dia memiliki satu sistem yang disebut sebagai antioksidan. Pokok mempunyai antibody juga. Kalau manusia orang panggil antibody, kalau pohon dia jadi antioksidan. Jadi antioksidan yang ada dalam pokok ini menjadikan pohon ini tahan penyakit, tahan panas, tahan hujan, tahan ribut, tahan semuanya. Jadi kalau manusia mengambil pohon-pohon, jadi manusia pun tahan macam pohon juga, macam pokok juga. Jadi oleh sebab itu maka kehidupan tanaman sama juga ada simbiosis, ada pertalian. Bahawa Allah Ta'ala ciptakan tanam-tanaman untuk manusia. Ya, kemudian Allah Ta'ala ciptakan cacing-cacing, ciptakan makhluk-makhluk seni yang ada dalam bumi ini untuk tanaman. Jadi begitulah perputarannya. Maka apabila tanaman sudah besar, perlu disebarkan. Burung pula datang dengan kerjanya. Yang tak selesai oleh burung diselesaikan oleh angin. Kemudian diturunkan pula hujan. Allah turunkan pula hujan. Tak cukup dengan air hujan itu dan turun di puncak gunung jerai, maka Allah mengalirkan lagi di bawah ini. Dan Allah jadikan akar-akar mengambil air-air yang mengalir di celah-celah batu itu. Masya Allah. Ini semua adalah simbiosis. Jadi kalau begitu janggallah kalau orang menolak tumbuh-tumbuhan herba sebagai ubat-ubatan. Katanya tidak ada data klinikal, katanya ini entah betul entah tidak. Betul atau tidak ini dapat kita lihat daripada generasi dahulu. Herba itu ialah herba yang diturunkan secara bergenerasi. Cuba kita lihat dia punya di atas pokok besar ni. Ada tupai, ada hidupan-hidupan. Macam mana hidupan boleh hidup? Mereka hidup ini dengan ada pohon-pohon. Bukanlah berartinya Pak Haji nak sebut kita ni tupai, bukan berartinya kita ni haiwan. Tapi kalau haiwan boleh hidup, kita boleh hidup. Kalau bapa orang ni yang pantang tengok pokok, dia nak potong saja. Nak potong saja. Pokok di tepi jalan dia nak potong saja. Nak dapat pokok yang sebesar itu, berdua tiga pemeluk itu bukan main susah lagi. Jadi bila dia nak buat landscape yang baru, nak tanam pokok baru, dia potong pokok-pokok lama. Masya Allah, ya, dengan alasan keselamatan dan sebagainya. Sebenarnya bukan alasan keselamatan. Kalau pokok ni, kalau kita alasan keselamatan, ya kita rawat pokok tu. Kalau pokok tu tak dirawat, tak diberi baja, tak disiram, sudah tentulah dia akan kering, akan menimbulkan dahan-dahan yang mati. Tapi kalau dahan mati itu kita rawat, kita jaga, pokok itu akan jadi rimbun. Orang dulu hidup di dalam hutan saja, tak pernah dengar cerita ditimpa oleh pokok-pokok dan sebagainya. Sebab apa? Semua jadi sahabat. Semua ini menjadi sahabat. Kita tidak boleh melihat tanam-tanaman itu dengan suatu sumber. Kita hidupkan dengan bahan-bahan kimia. Pupuk-pupuk kimia, baja-baja kimia. Lagilah rosak. Ya, kita tengok habitatnya, dia mau kepada organik. Begitu juga yang kita manusia bila nak makan ayam. Kita nak makan ayam kimia ke ayam organik? Kita nak makan obat kimia ataupun obat organik. Kita nak makan makanan yang penuh dengan sampah sarap kimia ataupun nak makan makanan yang penuh nutrisi organik. Kita pilih. Kita yang menentukan. Takdir itu mengikut apa yang kita pilih. Kalau kita pilih makanan-makanan yang penuhi dengan kimia-kimia sampah, maka berarti kita menyiapkan diri kita untuk tidur di atas kasur, atas katil tidur. Kita bersiap diri kita untuk menjadi orang yang lemah. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahawa orang sihat itu lebih dicintai. Sebab apa? Menyebabkan bahawa sihat itu boleh kita pilih. Kita pilih untuk jadi sihat.
Tetapi sesudah kita melakukan kesemuanya, kalau aksiden, kalau sudah terjadi makanan beracun tanpa kita ketahui, itu di luar daripada keupayaan kita yang mampu kita mencari ikhtiarnya, kita cari. Kita lari pada satu takdir kepada satu takdir Allah yang lebih baik. Ucapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Alhamdulillah, insyaAllah, mari bersama Pak Haji kita terokai apa yang ada di dalam hutan Lipur ini. InsyaAllah. Jalan. Kebanyakannya pokok yang kita ambil untuk kegunaan akarnya itu, kita ambil daripada pokok-pokok tua. Cuba kita lihat pokok macam ni. Kalau pokok begini, cuba kita bayangkan bagaimana kualiti akarnya. Kekuatan sesuatu herba itu ialah di mana, di bumi mana ia tumbuh. Dan kekuatannya itu bergantung kepada sejauh mana usianya, usia pohon tersebut. Hari ini kalau kita bercakap pasal herba, biasanya orang ambil usia setahun, 2 tahun. Tapi kalau macam ni bukan usia setahun, 2 tahun, 100 tahun. Jadi oleh sebab itu, kekuatan akarnya, kayunya, daya tahan pohon ini sendiri mempengaruhi pada kualiti sesuatu ubat. Jadi oleh sebab itu, maka produk-produk yang dikeluarkan oleh HPA dalam bentuk kapsulnya, kebanyakannya daripada kayu-kayu yang tua, kayu-kayu yang diambil. Salah satunya kita dapat lihat tu, kayu yang tumbang begitu. Itu salah satu contoh yang Pak Haji nak sebutkan sini, ialah inilah bentuknya kayu pokok teja lawang yang digunakan di dalam minuman kopi adik. Contoh dia, contoh. Berartinya pokoknya itu tumbang, dia ada minyak, ya, minyak, dan dia duduk dalam sungai begini, dan kadang-kadang mengambil masa bertahun-tahun, dibawa oleh air dalam keadaan hujan lebat, dan akhirnya ditemui dan kita ambil dia. Jadi pencarian akar kayu ini bukan hanya kepada pokok yang hidup, malah pokok-pokok yang mati, yang tumbang begitu, menjadi salah satu daripada bahan pengobatan. Salah satunya ialah pokok teja lawang. Begitu juga dengan pokok halban, pokok besar. Begitu juga dengan pokok mengkudu. Juga walaupun mengkudu kampung, tapi mengkudu yang besar-besar, 100 tahun ke atas. Yang Pak Haji pernah sebut 40 tahun ke atas. Itu minimum 40 tahun. Tapi biasanya 100 tahun ke atas. Begitu juga kita ambil daripada pokok mata pelanduk, ya, mata pelanduk dan sebagainya. Jadi kesemua pokok-pokok ini mempunyai khasiat ubatan kerana lamanya akarnya menyerap dan mengambil dan mengolah dan memproses hasil daripada bumi, yang bumi itu tidak ada kimia. Jadi kalau begitu, ketika kita amal dia, kita jangan fikir nak amal 1 hari, 2 hari nak sembuh, tapi kena jadi amalan. Sebab pokok ni nak besar tu ni pun mengambil tempoh puluhan tahun. Jadi oleh sebab itu amalan kita. Sebab itu Masya Allah, kalau kita boleh mengurangi kimia dalam tubuh badan kita dan memasukkan yang bersifat alamiah dalam tubuh badan kita, insya Allah dengan izin Allah, Allah berikan kita sihat, bugar di usia senja. Khazanah alam ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tak ramai yang dapat menikmatinya. Kerana kita selalunya tidak melihat ini sebagai satu keajaiban, keindahan. Kerana bila kita tidak menjadikan sebahagian daripada hidup kita, mata kita, hati kita untuk melihatnya, maka kita tidak melihat ini suatu kelebihan. Jadi inilah yang paling malang dalam hidup kita. Ada hutan, ada batu, ada air terjun, tetapi kita tak dapat menikmatinya kerana hati kita terlalu keras dan kita tidak halus di dalam menajami pada setiap penciptaan Allah SWT. InsyaAllah lensa Pak Haji
akan menggambarkan gambar-gambar yang diambil daripada foto ini nanti akan diloadkan di dalam program nanti, insya-Allah, daripada lensa Pak Haji. Kita lihat bagaimana kita cuba untuk menangkap kehalusan-kehalusan yang ada di dalam hutan ini, insya-Allah, bersama dengan TV Pak Haji. Hidup ini adalah seperti air yang mengalir. Mengalirlah saja ke mana arahnya. Ikuti saja perjalanannya. Jangan cuba untuk menentang, kerana setiap kali kita menentang akan timbul perasaan sakit dan menyebabkan fisik kita juga turut sakit. Mengalirlah hidup ini seperti air yang mengalir. Namun begitu, dalam kehidupan ini ada kedinginannya. Mari kita sama-sama merasakan kedinginan air sungai ini daripada puncak Gunung Jerai. InsyaAllah, ya. Soalannya, kenapa bila kita membasuh muka dulu? Kerana muka itulah untuk mendapatkan kedinginan pada seluruh tubuh badan kita. Oh, subhanallah. Ya, sebahagian daripada nikmat Allah yang kita harus syukuri. Jangan lupa, sebahagian daripada nikmat ini disebut sebagai ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Jauhilah kami daripada azab neraka. Ayo kita cuba untuk mencari lagi apa yang dapat kita lihat di hutan Libur ini. Sama dengan TV Pak Haji. Badai semalam telah menembangkan pohon yang usianya lebih dari 500 tahun. Ini adalah merupakan ibrah kepada kehidupan ini, bahawa setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Namun begitu, pohon yang besar ini pernah berjasa. Kalau kita lihat daripada kulit akarnya ini saja sudah besar dan setebal ini. Ini menunjukkan bahawa kandungan nutrisi dan obat-obatannya memenuhi dan melimpah di dalam akar-akar ini. Pohon yang besar ini, kalau kita tidak menjadikan dia sebagai sumber daripada bahan-bahan pengobatan, akhirnya terbuang begitu saja. Hargailah hutan kita. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama melihat bagaimana pohon yang tumbang ini besarnya. Mari sama dengan Pak Haji, kita lihat. Cuba buat perbandingan
Ini baru akarnya saja. Kalau Pak Haji berdiri di sini. Gitu. Cuba tengok ketinggiannya. Situ dengan akarnya saja. Dan balir ini. Balir pohon di sini. Itu kita bisa buat untuk tempat berlindung daripada hujan. Kalau begitu, hutan-hutan lama kita ini bukan hanya menyimpan rahsia apa yang berlaku di hutan ini, tetapi sebenarnya adalah untuk manusia, untuk mendapatkan dijadikan ubat-ubatan. InsyaAllah dengan penggunaan kopi radik Mais Cawan, kita mendapati bahawa radik itu dihargai, akar daripada tumbuh-tumbuhan itu dihargai. Mari kita lihat lagi keadaannya. Silakan. Ya, begini. Tengok pohonnya yang tumbang. Subhanallah. Ya. Boleh Pak Haji pergi ke sini, kita lihat sikit. Okey. Sini. Ya. Ini akarnya. Jadi kalau Pak Haji duduk di bawah ni, boleh berlindung daripada hujan. Hujan. Subhanallah. Ini cantik sekali akarnya. Masya Allah, ini yang pecah. Ya, yang pecah. Dan pohon-pohon yang tumbang. Kita yang bersama-sama dengan HPA saja yang menghargai, selain daripada pencinta-pencinta kepada alam ini, kita bersama-sama dengan mereka yang menikmati penciptaan Allah yang sangat besar ini. Cumanya mata kita bukan hanya menikmati kecantikannya saja, tetapi menikmati daripada khasiat herba-herbanya. Ayo bersama dengan HPA. Kita menyaksikan lagi betapa besarnya, Masya Allah, Masya Allah, macam gua ni. Ini 1000 tahun, 1000 tahun usianya. Jarang sekali kita dapat menemui pohon-pohon 1000 tahun ini masih kekal. Subhanallah, tinggi sekali dan akarnya itu boleh buat rumah, boleh buat rumah. Jadi oleh sebab itu maka jangan sepelekan radik. Radik itu akar, kekuatannya masuk ke dalam bumi. InsyaAllah bertahan 1000 tahun lagi. Radik Mais Cawan. Alhamdulillah dalam hutan ini Pak Haji menjawab soalan-soalan dulu. Ada 4 soalan yang ditanyakan di sini. Assalamualaikum Tuan Haji. Semoga diberikan Allah kesihatan yang baik bersama keluarga. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Soalan saya, suami saya berumur 57 tahun. Sama-sama usia Pak Haji ni. Beliau sekali-sekali akan naik benjolan di bawah ari-ari dan masa itu badan akan dilemah dan tak boleh buang air kecil. Dan ketua itu akan diurut, lama-kelamaan akan hilang. Tetapi akan datang tak tentu masa. Ini di antaranya. Ini radang. Yang pertamanya, kita bimbang satu yang disebut sebagai prostat, iaitu pembengkakan prostat di kiri dan kanan kelenjar itu menyebabkan saluran kencing itu tersumbat. Yang kedua, kalau ada apa-apa ketumbuhan, jadi caranya menggunakan yang pertama ialah Visalin B. Ingat, Visalin B itu adalah untuk menghilangi prostat, masalah prostat dan kanker rahim. Ingat tu. Yang kedua, mesti ambil bersama dengan syak katalis. Kalau dahulu, Visalin B plus dengan syak katalis untuk pembengkakan yang menyebabkan sukar untuk kencing. Masalah kencing kebanyakannya kita selesai dengan syak katalis. Tetapi kalau pembengkakan itu naik macam bisul sebagainya, itu anti-rat. Kita gunakan anti-rat. InsyaAllah mudah-mudahan sembuh. Baik, soalan yang kedua. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya Ratna Dewi daripada Sabang, Aceh.
Orang Sabang, dari Sabang ke Merauke. Jadi soalannya, anak bayi berumur 3 bulan batuk-batuk, tidak demam, tidak pilek, apa herba yang cocok? Dan untuk si ibu juga herba yang cocok untuknya. Ya, kadang-kadang anak tu panas. Ya, jadi makanan ibu adalah makanan anak. Bila ibu tu mengambil pemakanan yang panas, misalnya herba juga ada yang bersifat panas. Mungkinlah ambil kopi ladik kata lah sampai 6 kali, 6 cangkir satu hari. Panas kan? Maka anak juga akan batuk. Dan kita tengok macam mana kalau kita bagi susu. Katalah kita bagi susu. Bila kita bagi susu, kita tengok di bahagian mata ni, anak tu ada bertaik mata, panas, nampak mata berair saja. Itu daripada susu ibu yang panas. Biasanya kita gunakan ini untuk dengan spirina ataupun moringa, dengan herba-herba yang sejuk. Jangan ambil herba yang panas. Kalau herba yang panas itu, dia buat anak itu juga kadang-kadang dia jadi batuk lah. Selalunya begitu. Jadi oleh sebab itulah, dalam set bersalin yang dikeluarkan oleh HB itu, kita tidak gunakan rempah ratus. Sebab pada penelitian, Pak Haji, kalau ibu lepas bersalin mengambil rempah ratus, anak itu akan ada masalah panas. Ya, memang betul, bila kita ambil juga, ambil lagi, dia akan mula menyesuaikan diri. Tetapi set bersalin yang dikeluarkan oleh HB itu, kita tak gunakan rempah ratus. Rempah ratus itu rempah yang dijual di kedai-kedai itu sebagainya. Kita guna daripada herba supaya panasnya tidak menjadi terlalu panas kepada anak, sesuai untuk ibu dan anak. Baik, jika kita nak makan herba untuk ibu, minum saja set bersalin. Atau paling kurang kalau tidak ada, herba tujuh angin, ambil spirina, ambil teh herba 3 oncang saja, 3 sachet saja, masuk dalam air mineral. Kemudian selepas masuk air mineral itu, biarkan untuk 500 ml. Sampai dia warnanya coklat, kemudian kita minum. Ya, kalau ada darah itu darah rendah, tambahkan sikit madu. Inilah ibu. Dia perlu melihat bagaimana situasi anak. Kalau anak itu batuk, kita kurangi obat-obat yang kita makan. Baik, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Tuan Haji. Mak saudara saya 58 tahun baru pencen. Tiba-tiba disahkan penyakit jantung dan kanser, diabetes, bagi pihak doktor, bagi hormon. Apakah herba yang boleh diberikan dan dos diambilkan? Selalunya Pak Haji, kalau orang datang ke tempat perawatan ada sakit jantung lah, selalu dia akan sebut jantung ada, kolesterol ada. Ya, betul lah. Kalau kita kata mobil yang sudah berusia ni, kalau kita nak tengok secara detail, ya ni tak kena, tayarnya tak kena, enjinnya leaking dan sebagainya, ada masalah. Jadi kita tak boleh harapkan 100% perfect seperti kita muda. Tapi bagaimana cara untuk memastikan kita maintain? Caranya ialah dengan kita mengambil ada kapsul jantung hati. Kapsul jantung hati tambah sikit dengan minyak zaitun dan madu lebah tualang. Madu yang daripada pohon-pohon yang besar itu. InsyaAllah. Soalan yang terakhir. Assalamualaikum Tuan Haji. Sahabat saya hamil 7 bulan, alami air tertuban berlebihan. Apa punca dan solusinya? Air tertuban yang berlebihan, mandi malam. Ya, jangan mandi malam orang yang hamil ni. Kalau asyik mandi malam saja, nanti air itu akan ada berlebihan. Apa punca dan apa solusinya? Solusinya jangan lupa ambil kapsul haruan albumin. Dia menstabilkan balik air tersebut. Nanti tidaklah berlaku apa disebut sebagai edema, bengkak di bahagian betis ini, bengkak muka dan sebagainya. Bagaimanakah cara merawat pesakit batu empedu dan pesakit juga mengalami telinga berdesing? Ya, betul. Orang yang ada batu di dalam empedu, telinga akan berdesing atau bunyi gangguan di telinga. Apakah dia berdesing ataupun apa, tapi dia ada gangguan pada telinga. Sebab apa dia ada gangguan pada telinga? Itu ada masalahnya. Orang kalau biasanya kita dengar, kadang-kadang ya, dengar seseorang berbisik, orang macam halusinasi. Macam halusinasi, betul. Itu batu dalam empedu. Selalunya orang kata, ini kenapa kamu ni jadi begini, perasaannya nampak tak enak, rasa macam terganggu lah, kita katakan perasaannya macam orang ada sikit masalah sebagainya, masalah jiwa. Tapi sebenarnya bukan masalah jiwa, batu dalam empedu.
membuatkan dia jadi tidak selesa. Melihat alam ini hitam dan putih saja, tak lihat warna-warni lagi, tak lihat lagi kewangiannya. Jadi oleh sebab itulah, maka insya-Allah bagaimana cara nak memecahkan batu empedu? Caranya ialah dengan menggunakan malaks dengan minyak zaitun atau malaks dengan minyak habatus sauda. Apa juga malaks plus dengan apa-apa minyak. Omega 3 boleh, squalene boleh, dan kalau boleh tambahkan lagi minuman teh herba pegaga, insya-Allah. Namun begitu kesemuanya ini minum bersama dengan kopi Radiq, Black Radiq, Radiqku, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah, bersama berusaha bersatu tujuh wawasan, wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus